Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita sambung bulan kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Saya ingat sejak daripada bulan 2 itu last kuliah saya rasa bulan 2, tak pun bulan 3 awal bulan rasa. Lepas tu kita tak ada kuliah dia kerana PKP sampai hari ini. Dan sekarang ni kali pertama saya kembali ke sekolah ni untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggal. Dan sekira di Selangor memang banyak mula bulan Ogos. Baik. Dalam kuliah hari itu kita sebenarnya berkongsi tajuk tentang musibah yang telah menimpa kita. Tapi bukan buku ni lah, salah bawa buku. Tak apa lah, saya yang tadi tu di mana kita telah berkongsi daripada buku Fadilah Amalan karangan Dr. Syarif Jasa. Kita dah baca bab yang ke ujung dah, kita dah bab Al-Musibah. Jadi sempena juga dengan zaman kita learning, kita boleh kata musibah juga lah ni kan. Dan saya telah baca pada tuan-tuan ayat Quran yang ada hubung kait terus dengan musibah yang telah kita pernah kongsikan dulu. Itulah ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyebut bahawa kita manusia pasti akan ditimpa musibah. Kecuali para anbiya salawatullah alaihi wasallam, di mana para nabi juga ditimpa musibah yang pelbagai, especially musibah-musibah yang disebut sebagai musibah dalam hak agama. Jadi Allah Ta'ala kata kami pasti akan menguji kamu dengan al-khauf, takut. Dan tidak ada manusia yang bebas daripada ketakutan. Ada je yang kita takut. Kalau tak takut sekalipun bimbang mesti ada. Bimbang ni kita takut jugalah kan, worries, takut. Bimbang tu takut dah tu. Bila mak saya kata I am worried, mana takut dah tu. Dia dalam konteks yang sama, mana ada perasaan takut. Hatta kalau kita lihat Nabi SAW pun dalam banyak keadaan takut. Sebab itu ada doa ketika ketakutan. Boleh jadi kita takut kepada perkara-perkara yang memang zahir di hadapan mata kita. Takut pada musuh umpamanya. Kan? Sebab itu ada doa yang khas, berlindung daripada musuh. Pasal kita kena takut juga akan tipu daya musuh-musuh kita. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatil adu umpamanya. Dalam sunnah Abi Dawud daripada Ibnu Umar, Nabi SAW doa, ya Allah, kami berlindung daripadamu daripada kejahatan, daripada belenggu musuh. Pasal musuh ni kita kena takut juga. Kadang-kadang dia akan buat satu benda yang akan merosakkan kita. Kadang-kadang takut hutang ada juga kan. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ada sahabat Nabi dia banyak hutang duduk kat masjid. Nama dia Abi Umamah Al-Bahili rahimahullah taala.
Umpama diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, dia duduk dalam masjid. Dan Nabi tengok ada orang duduk kat masjid di ujung macam tu, macam ada masalah lah. Jadi Nabi tanya pasal apa tu? Jadi dia kata, aku ni ada banyak hutang. Nabi pun ajarlah doa kepadanya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kesedihan dan juga al-hammi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Aku minta berlindung daripada kesedihan dan juga kebimbangan. Minta berlindung tu pasal apa? Pasal benda-benda seumpama itu kadang-kadang dia akan menjejaskan kehidupan kita. Jadi Nabi ajar kita. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta berlindung daripada lemah dan malas. Ya. Walaupun kita manusia tak lepas daripada kelemahan, mesti ada benda yang kita lemah. Tapi minta berlindung supaya Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Al-ajiz. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Minta juga berlindung daripada Allah daripada jadi penakut dan bakhil. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan kami juga minta berlindung daripada-Mu wahai Allah daripada ghalabatid dain, daripada belenggu hutang. Apa? Pasal walaupun Islam membenarkan kita pinjam, hutang atau seumpamanya, hatta kalau kita belajar fiqhul muamalah, the science of human dealing, memang telah dibahaskan oleh para ulama harus untuk kita pinjam meminjam kerana ia adalah keperluan manusia. Boleh pinjam, tak ada masalah. Hatta Nabi SAW pun tak terkecuali ada beberapa kes bagi dia pun pinjam. Kan? Jadi bolehlah pinjam tu, tak ada masalah. Sahabat Nabi pun pinjam meminjam sesama mereka pasal keperluan manusia. Sebab itu dalam fiqh muamalah ada babu al-qard ataupun babu dain. Bab pinjam meminjam. Boleh pinjam. Ajma'u ala anna al-qarda jaizun. Kata Imam Ibn Muzir dalam buku Ijma', telah sepakat seluruh ulama salaf dan khalaf boleh kita pinjam meminjam antara satu ayat pasal keperluan manusia. Tapi jangan over pula. Dan jangan kita pinjam melainkan ketika keperluan. Boleh pinjam, tak ada masalah. Tapi tak nak wala batidain. Sampai satu tahap kita dibelenggu oleh hutang-hutang kita. Itu tidak wrong. Itu yang diminta lindung oleh Nabi SAW. Nabi pun pinjam, tapi tak adalah banyak sangat sampai dibelenggu hutang. Pasal hutang itu satu keperluan. Wa ghalabatir rijal, dan minta berlindung juga pada kejahatan lelaki-lelaki yang zalim ataupun yang kelemah. Jadi manusia mesti ada ketakutan seumpama itu. Nampak? Al-khawf. Sebab itu ada banyak doa minta berlindung daripada Allah daripada ketakutan tertentu. Sama juga lah konteks hari ni, kira takut lah ni. Tak? Pasal apa kita semayang jarak-jarak? Pasal wabak lah kan. Dia takut lah tu. Dia berjangkit tu seumpamanya, maka dibuatlah satu keadaan semayang secara berjauhan. Bila semayang nak pakai mah, dan begitu juga di tempat-tempat lain. Pasal takut. Bukan mana kita takut penyakit, tak takut Tuhan. Tapi ketakutan itu mesti ada pada setiap manusia. Sebab Allah Ta'ala telah bersumpah, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan. Ya. Wal ju'i, dan juga kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan juga dengan kekurangan harta benda, kekurangan makanan, dan juga kekurangan nyawa. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira pada orang-orang yang sabar. At the end of the point, Allah Ta'ala suruh sabar. Sama juga kita lah konteks hari ni. Pasal kita akan ditimpa dengan musibah yang pelbagai. Ada kalanya dalam hal dunia kita, ada kalanya dalam hal agama kita. Macam-macam dugaan yang menimpa kita. At the end of the day, Allah Ta'ala suruh sabar. Wa basyiris sabirin. Sebab sabar adalah solusi terpenting untuk kita menghadapi musibah-musibah seumpama itu. Kemudian Allah Ta'ala sama lagi, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar ni ialah orang yang bila ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikirlah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal
Allah Ta'ala tidak menguji kita, melainkan ada hikmah-hikmah tertentu yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dan kita berharap di sebalik ujian yang menimpa kita ada kebaikan-kebaikan tertentu yang kita tidak tahu. Betul tak? Kadang-kadang ada benda yang kita tidak mahu, kita kena. Kita ditimpa perkara berkenaan. Betul tak? Kadang-kadang ada benda yang kita nak tapi kita tidak dapat. Kerana kita nak kena ingat, walaupun kita ada kehendak yang tersendiri, walaupun kita ada keinginan yang tertentu, dan kita ada perancangan-perancangan yang telah kita buat, tapi perancangan Allah itu lebih baik. Sebab itu bila kita belajar akidah, ada satu bab yang kita sebut sebagai husnuzanni billah, baik sangka dengan Allah. Dia bukan satu bab yang kecil, itu bab yang besar. Sehingga Nabi SAW bila baginda sakit, apa benda yang baginda pesan dekat kita? Hanya beberapa perkara sahaja. Bila dekat-dekat dia nak mati, jika kita lihat dalam buku-buku hadis dan kitab sunan, antara pesanan Rasulullah tidak banyak. Antaranya Nabi pesan supaya kita semayang, dan itu dikatakan pesanan terakhir Nabi SAW. Umpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Ali bin Abi Thalib. As-salah wa ma malakat aymanukum, kata Nabi, semayang dan orang-orang di bawah jagaan. Mak Nabi pesan semayang. Itu adalah wasiat Nabi SAW yang terakhir sekali. Kita pun samalah. Boleh jadi kita sakit dan kita tahu masa kita tidak lama, pesan kepada isteri kita, anak kita, bila abah tak ada nanti jaga semayang. Itu sekurang-kurang pesanan kita kepada ahli keluarga kita, dan dia adalah sunnah para anbiya radhiyallahu taala anhum ajmain. Bila kita lihat Nabi Yaqub, dia nak mati pun dia bagi pesanan-pesanan agama. Sebab itu selain pada memberi pesanan-pesanan yang bersifat muamalah, harta atau seumpamanya, memberi pesanan agama juga satu benda yang penting, dan dia adalah sunnah para anbiya. Nak pesan banyak-banyak kan, kita pun sakit, tak fikir banyak dah, tapi fikir semayang. Pesan kat dia, bila abah tak ada nanti jaga semayang, bila abah tak ada nanti jaga semayang. Itu satu benda yang amat baik sekali. As-salat wa ma malakat aymanukum. Minta ataupun pesan supaya mereka jaga semayang. Antara lain juga Nabi doa supaya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang paling dekat. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la salas. Umpama juga diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ataupun dalam Sahih Muslim. Nabi doa, ya Allah, letakkanlah aku di sisi temanmu yang paling tinggi sekali. Dan Nabi doa sebanyak 3 kali. Dan dikatakan juga itu adalah kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir. Ini hak masa Nabi dulu. Lagi Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan supaya tidak mengikuti jejak langkah kaum-kaum terdahulu yang menyembah para anbiya dan berlebih-lebihan memuja orang-orang soleh, di mana mereka menjadikan kubu-kubu para anbiya sebagai masjid ataupun tempat ibadah. Itu juga antara pesanan Nabi SAW yang terakhir ketika baginda nazar. Seumpama yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Sunan Abi Dawud dan selainnya, di mana kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid qatalahumullah. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Yahudi, di mana mereka telah menjadikan kubur-kubur para anbiya sebagai masjid. Itu antara pesanan Nabi SAW yang terakhir. Jadi jangan ikut mereka, pasal mereka mengikuti kaum Nabi Nuh yang memuja orang-orang soleh sehingga tak mendewa-dewakan mereka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, antara dalam surah An-Nahl, tak silap saya, ayat 123, la tazarunna alihatakum buddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra
Daripada Nabi Adam alaihissalam tuan-tuan sampai Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun waktunya. Umpama kata Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, dia kata daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh 1000 kurun, 1000 tahun, 10 kurun. Nabi kata baina Adam wa Nuh asyaratu qurunin kulluhum ala Islam. Nabi kata antara Adam sampai Nuh 10 kurun semuanya di atas Islam. Habis itu tak ada berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh, Nabi Adam 1000 tahun. Walaupun ada benda tidak baik dilakukan oleh manusia, tapi mereka masih di atas Islam. Mereka tak pernah syirik kepada Allah. Dan awal-awal manusia yang mensyirikkan Allah ialah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana mereka memuja 5 orang soleh. Pertama dia panggil Wud, nama dia Wud. Kayu, Wud, nama Arab Wud. Satu lagi Suwa, satu lagi Yahus, satu lagi Ya'ub, satu lagi Nasr. 5 orang ni memang depa orang kata apa, orang baik kan. Bila orang baik, bila dia mati, dibuat ukiran pada kubur mereka, dan akhirnya disebut. Dan itu dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir usia ini. Supaya kita tidak mengikuti jalan mereka, dewa-dewakan dan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kembali pada yang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bila menimpa musibah kepada kita, hendaklah kita sabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya sabar dalam banyak hal. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir kita setiap masa, supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita menghadapi musibah-musibah tertentu. Di samping ada lagi banyak doa-doa dan zikir yang lain lah, ya. Sebab itu dalam buku-buku zikir ada zikir bila kita ditimpa musibah. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Al-Azkar terutama. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar ni dia akan mendapat selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat daripada Allah, dan dia orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi dalam konteks berkenaan, bila kita ditimpa satu musibah, baik secara individu, peribadi ataupun secara am macam hari ini, jadi kita dalam kebanyakan sabar di samping kita redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji satu kaum melainkan jika Allah Ta'ala mencintai mereka. Itu yang dipegang oleh kita, orang-orang yang beriman. Inna azamil bala ma'a izamil jaza. Wa inna Allah idha habba qawman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sabar. Dalam hadis Tirmizi daripada Anas bin Malik, Nabi kata semakin besar bala yang menimpa seseorang itu ataupun satu kaum, semakin besar pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji para anbiya dengan pelbagai ujian. Pasal Allah Taala sayang pada mereka. Kan? Semakin banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi itu, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan dalam banyak-banyak para Nabi dan para Rasul, ada 5 orang Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi Minar Rusul. Nabi Ulul Azmi. Pasal apa Allah Ta'ala sendiri beri gelaran itu dalam Quran? Ulul Azmi. Kita pernah dengar kan? Kita tak pernah dengar. 5 orang Nabi dapat special title, kategori asing. Nama dia Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Pasal apa? Pasal musibah yang mereka hadapi dan mereka berdepan dengan.
pasal dia menghadapi kaum yang hebat sekali. Kan? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang nabi ulul azmi. Pasal apa? Pasal 5 nabi ni tak macam nabi-nabi yang lain. Selain daripada kelima-lima nabi ni, sebagainya disebut dalam Quran, dah ada surah yang khas. Ada surah Nuh alaihi salam. Ada surah Ibrahim alaihi salam. Surah Musa ada tak ada? Surah Isa pun tak ada. Tapi ada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah surah-surah tertentu khas untuk nabi-nabi ulul azmi. Tapi ada yang tak ada juga. Pasal mereka menghadapi kaum yang hebat sekali. Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita belajar sejarah sekurang-kurangnya apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, selain daripada ada surah Nuh yang Allah Ta'ala sebut sebagai banyak tentang Nabi berkenaan, dalam surah-surah yang lain pun Allah Ta'ala ada sebut juga tentang Nabi Nuh. Banyak tempat Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah Ta'ala mengulang-ulang benda yang sama. Pasal apa? Pasal Nabi ni hebat. Zahir ni pun sudah hebat. Dia menghadapi kaumnya selama 950 tahun. Dalam rekod dia, Nabi dakwah paling lama sekali. Tak tahulah kok ada Nabi lain lebih lama, tapi Al-Quran sebut dia lah. Wa ba'atha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama. Kata Allah, dibangkitkan Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun tak cukup 50 tahun. Mana 1000 years minus another 50 years, mana 950 tahun pula. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia sebut hak penuh dulu baru dia minus. Itu biasa. Kalau Arab kita tanya pukul berapa kan? Kam as-sa'atil an? What is the time now? Kalau kita jawab direct dia. Kalau 5 minit nak pukul 1, kita akan kata lagi 5 minit nak pukul 1. Kita akan kata macam itulah kan. Ataupun kita kata pukul 9, pukul 12.55. Arab kadang-kadang dia kata sa'ah wahidah illa 5 daqaiq. Pukul 1 melainkan 5 minit. Dia jawab begitu. Orang Arab. Bukan uslub Quran saja. Orang Arab uslub perbualan dia pun memang dia ada cara macam tu. Dia cakap pukul 1 melainkan 5 minit. Berapa bilangan buku ini? Mi'ah illa 5. 100 melainkan 5. Mana 95 kan? Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata telah diutuskan Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Maknanya 950 tahun. Such a long time. Mana zaman yang amat agak panjang. 950 tahun. Kan? Sebab itu mu'arrikhun sebagai ahli sejarah dalam tarikh Islam menyatakan kalau dakwah dia 950 tahun, agak-agak umur dia berapa? Nabi SAW sendiri umur 40 tahun baru jadi Nabi. Wafat umur 62 tahun ataupun 63 tahun. Pasal ada 2 riwayat. Ada yang kata 62, ada yang kata 63. Jadi nak cerita kalau Nabi jadi Nabi umur 40 tahun, umur dia tu dibahagi 3, the last 1/3 baru dia jadi Nabi. Mana 1/3 yang akhir baru dia jadi Nabi. Kalau dakwah 1000 tahun, Nabi Nuh AS umur dia tak kurang 3000 tahun. 1000 tahun lah tu jadi Nabi. Kemungkinan lah Allah Ta'ala. Teori-teori yang tak ada lah kita kata kita percaya, tapi kan mana dia dakwah sampai 1000 tahun, Masya Allah. Kemudian dalam buku-buku tafsir, walaupun tidak ada nah yang jelas yang menyokong berapa ramai pengikutnya, tapi adalah riwayat-riwayat yang dikatakan daripada Israiliyat hanya puluhan orang sahaja. Dan saya pernah baca ada ahli tafsir menyatakan pengikutnya hanya dalam 40 orang, about 40 people, 40 orang. 1000 tahun punya dakwah kau ikut 40 orang kan? Jadi tak pelik lah pasal Nabi pun dah cerita bila di padang mahsyar manusia akan diletakkan yang beriman lah mengikut struktur ataupun barisan nabi-nabinya. Ada nabi yang ada pengikut yang teramat ramai, ada usbah, the big followers, mana ramai. Ada pengikut yang tak apa ramai,
Tapi masih ada jamaah. Ada pengikut hanya beberapa orang sahaja. Dan Nabi kata ada Nabi yang seorang pun tak ada pengikut. Wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Tak ada Nabi yang seorang pun tak ada follower, tak ada pengikut langsung. Jadi tak boleh lah. Tapi nak cerita dia menghadapi dugaan yang amat besar. Kalau 1000 tahun dakwah ikut 40 orang, ada kita Farah kan. Ustaz pun kalau mengajar satu surau, jemaah ataupun pendengar berapa orang, faedah juga tak? Tak. Tapi ni kira ramai ni, tak faedah lah. Ni pasal duduk jauh-jauh, tu pasal nampak sikit. Cuba kalau duduk apa-apa. Tapi jangan sekarang lah, sekarang tak boleh duduk apa-apa. Tunggu habis PKP nanti kita duduk apa-apa. Patut-patut ustaz bagi kuliah ni tuan-tuan, saya duduk di tepi atau di tengah, tuan-tuan duduk depan saya belakang. Tak pakai mic pun tak apa. Macam saya mengajar di satu surau di Kuang, private surau, dia private surau. Ada hamba Allah ni, dia orang kaya lah. Dia ada tanah yang luas, ada 2 ekar. Dalam tu semua anak beranak dia. Belah kanan banglo 45 biji, belah kiri banglo 45 biji, tengah-tengah dia buat surau. Dia panggil saya pergi kuliah situ. Tak ada pakai mic. Tapi tak adalah besar macam ni. Ini surau Jumaat. Tapi duduk rapat-rapat macam orang tak beli cakap. Punya seronok juga cakap tak ada mic. Pasal tak perlu cakap kuat pun, because jemaah semua duduk kat depan. Kan? Duduk atas kursi macam ni. Bawah saya jemaah-jemaah yang ada dalam 20-25 orang. Cakap tanpa guna mic. Rupanya seronok juga. Lagi kata apa? Lagi seronok lah. Pasal kita rasa rapat. Tapi sekarang tak boleh lah PKP. Esok kita buat macam tu. Kan? Nak cerita macam tu lah tuan-tuan. Kalau 1000 tahun, pengikut hanya puluhan-puluhan orang, mana agak sukar. Kita pun tak ada nak bayar. Macam mana menghadapi. Bila dia kata jangan ikut golongan-golongan yang menyembah 4-5 orang soleh tadi. Apa kata kaumnya? La tazaruni ala alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhanmu, jangan juga tinggalkan orang-orang soleh berkenaan. Lupakan Nuh alaihi salam. Nuh ni orang baru mari je dia kata. Ni dah berkurun kita duduk semua buat ni. Tuhan kita sembah, hak ni pun kita sembah. Dah lama lah. Apa kita nak ikut orang yang baru seorang? Tak guna. Allah Taala rekodkan dalam Quran, dalam surah Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim, kita tahu cerita dia lemparkan dalam api, ke tak? Main-main. Satu dugaan yang amat besar. Pada peringkat awal berhadapan dengan bapaknya sendiri, bukan orang lain. Kan? Bapak sendiri tu. Nak lawan bapak sendiri ni bukan senang. Walaupun adalah teori-teori yang kata bukan bapak dia, tapi bapak saudara dia. Sebab orang Arab ni kadang-kadang bapak tu dipanggil bapak saudara pun dia panggil bapak. Mungkinlah ada teori berkenaan. Tapi zahir ayat Quran bapaknya. Begitu juga zahir hadis Nabi SAW. Itu hanya teoretikal saja. Allah Ta'ala alam. Tapi saya kira majoriti para ulama menyatakan bapak dia sendiri. Azar tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah his own father, anak bapak. Payah tuan. Sementara kaumnya pun boleh tahan. Lawan raja lagi sehingga dihimpunkan dan dibalikkan dalam api. Yang kita duk baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni zaman-zaman penyakit, one of the best zikir untuk kita ucapkan everyday ialah zikir berkenaan. Pasal apa? Pasal selain daripada Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah kerana dia Nabi. Confirm lah Allah Ta'ala akan selamat dia. Kan? Pasal dia maksum. Maksum ni bukan hanya maksud terpelihara daripada dosa, tapi juga terpelihara daripada kejahatan manusia. Tak ada orang yang boleh mudaratkan dia. Nabi Allah Ta'ala dah jamin pada Anbiya, Allah Ta'ala mesti pelihara. Kan? Agamanya terpelihara, badan dia sendiri terpelihara daripada kejahatan manusia. Termasuk Nabi kita. Walaupun Nabi kita dibaling itu, dibaling ini, hatta disihir, Allah Ta'ala kata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala akan jaga kamu daripada kejahatan manusia. Tapi sikit-sikit Nabi berkena juga. Pasal dia manusia biasa kan, normal human.
Allah Ta'ala nak bagi dia rasa juga. Setakat sakit-sakit biasa tu normal. Nabi ada sakit kepala, Nabi ada demam. Dah ada ketika Nabi demam teruk. Kita belajarlah kitabul janaiz, bab jenazah tu mukadimah kepada kitab jenazah ialah tentang menghadapi sakit. Dia bamalah hadis-hadis Nabi sakit. Ada Nabi demam tuan-tuan, teruk demamnya, kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim. Dan bila Ibnu Mas'ud tanya, kamu demam teruk ni ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Qala Nabi, na'am, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Bukan dia palsu ni. Sahih Muslim ataupun Bukhari. Sehingga dimuktamadkan dalam buku-buku fiqh, dalam kitabul janaiz, dalam ahwal, dalam betul. Nabi kata, ya, aku demam teruk. Dan aku demam seumpama 2 orang daripadamu demam. Nabi Allah Ta'ala gandakan demam dia tu. Jadi Nabi kata, aku demam macam 2 orang daripada kamu demam. Diganda demam Nabi. Maka Ibnu Mas'ud tanya, innalaka fiha ajran. Jadi kau dapat 2 ganda pahala lah pasal kau 2 kali sakit. Nabi sakit tuan-tuan macam kita 2 kali sakit tau. Mana Nabi lagi sakit daripada kita. Kan? Jadi kamu pun dapat 2 pahala lah ya Rasulullah. Nabi kata, nak? Ya. Aku dapat 2 pahala pasal aku sakit 2 kali ganda. Jadi sama macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia nak dilontarkan ke dalam api, apa kata beliau? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Walaupun Allah Ta'ala memang nak selamat dia pun, tapi dia kerana macam kita lah tuan. Sentiasa berzikir kepada Allah dan berdoa meminta kepadanya. Ibrahim pun sama, walaupun dia tahu Allah Ta'ala akan selamatkan dia, tapi dia masih berkata, memadailah Allah untukku, dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Sehingga kata Nabi, akhir ma yaqulu Ibrahim haina ulqiya finnar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, kata Nabi, kalam Ibrahim yang terakhir ketika dia nak dibuang ke dalam api ialah dia berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita pun sebab itu zikir itu dalam buku-buku zikir dimasukkan zikir ketika menghadapi kesulitan, az-zikru 'inda syada'id. Zikir ketika menghadapi kesulitan. Pendek je, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nak baca banyak-banyak susah juga kan. Bolehlah waktu kita doa dan seumpamanya. Nak buat zikir biasa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika waktu kita susah, waktu kita menghadapi kesukaran tertentu. Nabi kata tu je yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam. Dan bila dia baca yang berkenaan, Allah Ta'ala mewahyukan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu, dan selamatlah Ibrahim. Jadi selamatlah Ibrahim. Duduk dalam api macam duduk dalam aircon. Kemungkinan lah saya cakap macam tu. Tapi Allah Ta'ala selamatkan. Ulul azmi, pasal dia sabar. Dan kita boleh rujuk cerita beliau dalam buku-buku tarikh, buku-buku history, buku-buku sejarah. Sama juga Nabi, apa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, and then Nabi Musa alaihissalam. Lagi teruk tuan-tuan. Sehingga sebahagian besar daripada surah Al-Baqarah menceritakan Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran dan surah Al-Baqarah tuan-tuan, ayat mula-mula Allah Ta'ala sebut 5 ayat pertama orang beriman, 3 ayat selepas itu orang kufar, 5-6 ayat selepas itu orang-orang munafiqun. And then start from that, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang Yahudi sampai kepada pertengahan surah Al-Baqarah. Ada surau saya mengajar tafsir daripada surah ayat pertama surah Al-Baqarah dah masuk ayat 102, masih Allah Ta'ala membicarakan tentang Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu bangsa Yahudi of course lah Israel. Tapi jangan kita kata Israel ni semua jahat. Pasal kita kena ingat para Nabi yang terdahulu Israel, Nabi Yaqub Israel. Sebab itu para ulama larang kita melaknat Israel. Laknat Yahudi tak apa, tapi jangan laknat Israel, kerana Israel itu bangsa. Laknat Zionis tak apa, Zionis hok duk buat zalim di Palestin pada hari ini, tapi jangan kata celaka Israel, kerana Israel adalah satu bangsa termasuk para anbiya sebelum ini. Nabi Yaqub alaihissalam
dan anak cucu dia yang beriman, sebahagian besar daripada ahli kitab, susu galurnya adalah Israel. Jadi dia merangkumi yang beriman, yang tidak beriman. Jadi jangan kita mencelaka atau melaknat Israel secara am. Ada dilarang oleh para ulama. Tapi boleh laknat Yahudi, boleh. Pasal Nabi melaknat Yahudi, Nabi tak pernah laknat Israel. Mana tadi? Nabi Musa AS berdepan dengan kaum yang amat jahat, sehingga tuan-tuan, sebahagian besar daripada para Nabi dan para Rasul dihantar kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Jadi dan yang paling top di kalangan mereka ialah Nabi Musa AS. Sama juga, dia menghadapi dugaan tribulasi yang amat besar, sehingga dalam ayat Quran, walaupun tidak ada surah khas, surah Musa tak ada, tapi Allah Ta'ala ulang tuan-tuan kisah Nabi Musa di setiap surah. Bukan di setiap surah lah, dalam banyak surah. Allah Ta'ala ulang kadang-kadang benda yang sama. Dan dalam Quran Allah Ta'ala tidak akan mengulang suatu ayat, melainkan ada kepentingannya yang tersendiri. Kalau kita lihat pasal Nabi Adam makan buah khuldi hingga dihalau oleh Allah dalam neraka, Allah Ta'ala, Iblis disuruh sujud pada Adam, berbelah-belah ayat Allah Ta'ala ulang benda yang sama, cuma dengan lafaz yang berbeza. Pasal ada kepentingan. Sama juga Nabi Musa. Nabi Musa lawan ahli sihir, banyak kali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Yang paling banyak juga dalam surah Al-Furqan, tapi tidak terkecuali dalam surah-surah yang lain. Pasal dia menghadapi satu kaum yang amat hebat, kaum Israel. Orang Yahudi di kalangan Bani Israel. Israel itu Bani Israel, mana bangsa Israel. Nampak? Dan Nabi Isa pun kita tahu, dia juga menghadapi kaum yang jahat, seumpama Nabi Musa juga menghadapinya. Bahkan dia diuji dengan lebih hebat, di mana tidak seperti nabi-nabi yang lain, di mana nabi lain tidaklah disembah sehingga menjadi Tuhan, tapi Nabi Isa disembah menjadi Tuhan. Kira hebat juga lah, kan? Nampak? Isyarat tu? Isyarat 842. Isyarat kita berhenti, ya. Jadi Nabi Isa AS juga menghadapi musibah yang besar. Dia sudut keagamaan di mana dia dipuja dan dia disembah oleh kaumnya sendiri, sehingga dianggap sebagai Tuhan. Apa? Dan Nabi SAW juga memperingat kepada kepada para sahabatnya supaya tidak berlebih-lebihan dalam memuji baginda, sehingga baginda berkata, la tutruni kama atatin nasara ibnu Maryam, inni abdullah faqulu abdullah wa rasul. Dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, daripada Ibnu Abbas, kata Nabi, la tutruni kama atatin nasara ibnu Maryam, jangan kamu memujaku seumpama pujanya pengikut Nabi Musa kepada Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Inni abdullah, aku hanyalah seorang hamba Allah, faqulu abdullah wa rasul, dan katakanlah aku hanya hamba Allah dan Rasul. Mana berakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun ataupun 20 tahun lah, sebab sejarah ni dia berbeza-beza. Tapi pendapat yang paling masyhur, Nabi berdakwah selama 23 tahun. 10 tahun di Makkah, di Madinah, 13 tahun di Makkah. Dan kita boleh lihat dalam buku-buku tarikh, buku sejarah, akan banyak musibah, tribulasi, dugaan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga di kalangan para Rasul Ulul Azmi, Nabi kita lah yang mendepaninya, kerana duka yang besar yang dihadapi oleh beliau. Mungkin kita tidak berada di tempat itu, tapi bila kita baca sejarah, kita tahulah tugas yang berat yang dilakukan oleh baginda SAW untuk nak menegakkan agama kepada kita. Dan mudah-mudahan kita boleh inilah setakat kita mampu, insya-Allah taala. Walaupun pada musim-musim yang tidak berapa baik seumpama hari ini. Kalau dulu kita tak boleh datang ke masjid dan surau, tiba-tiba masjid dan surau dibuka, kita pun datanglah untuk sembahyang. Kalau dulu kuliah pun tidak ada. Jadi bulan Ogos ni dah mula kuliah, bagus. Kerana masjid dan surau ni tuan-tuan, selain daripada solat berjemaah syiarnya, saya kira kuliah juga adalah satu perkara
Masjid Surah ni kalau tak ada kuliah, mana tak sedap juga lah. Lalu dia dah bagi kita buat kuliah, kita buat lah, dan kita ikut lah. Dia suruh isyak berhenti, kita berhenti. Janji Syiah semayang berjemaah, mengajar pengajian ilmu berjalan, insya-Allah. Aku luka biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.